Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita untuk subtopik yang seterusnya di bawah tajuk 1 nombor nisbah, iaitu subtopik 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, hari ini apa yang kamu kena standard pembelajaran yang kamu kena capai ada 4. Yang pertama, kamu boleh mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif di atas garis nombor. Yang kedua, membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Yang ketiga, kamu boleh membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi. Dan yang keempat, kamu boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, baiklah. Untuk standard pembelajaran yang pertama, bagaimana kita hendak mewakilkan nombor perpuluhan positif dan negatif di atas garis nombor. Pertama sekali kita kenal pasti yang manakah di manakah kedudukan perpuluhan negatif dan di manakah kedudukan perpuluhan positif. Baiklah, di atas garis nombor, pertama kamu buat garis melintang dan kemudian dia ada anak panah di hujung sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian kamu akan letakkan garisan-garisan kecil yang memotong garis nombor tadi secara seragam dan kita wakilkan kosong itu berada di tengah-tengah. Kemudian kita gunakan perpuluhan yang bermula daripada 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, iaitu ini merupakan perpuluhan positif yang berada di kedudukan sebelah kanan, yang mana ia membawa maksud bahawa perpuluhan positif ini mempunyai nilai yang lebih besar daripada kosong. Contohnya 0.5 bermaksud lebih 0.5 daripada kosong. 0.3 bermaksud lebih daripada 0.3 daripada kosong. Baiklah, untuk perpuluhan negatif pula, kedudukannya berada di kawasan sebelah kiri, iaitu kawasan merah ini, yang mana nombor perpuluhan negatif adalah kurang daripada nilai sifar. Semakin ke arah kiri, semakin kecil. Baiklah, negatif 0.5 ini bermaksud nilainya kurang 0.5 daripada sifar, manakala negatif 0.3 pula bermaksud kurang daripada 0.3 daripada sifar. Maksudnya negatif semakin dia ke arah semakin kecil nilainya, ya. Baiklah, kita tengok macam mana kita wakilkan di atas garis nombor. Contoh wakilkan perpuluhan itu berikut di atas garis nombor. Kita ada 0.7, negatif 0.5, negatif 0.8, 0.2 dan negatif 1.3. Kemudian kita ada garis nombor. Garis nombor ada dia punya anak panah dan kita pun letakkan garisan-garisan kecil ini mewakili kita punya nombor perpuluhan. Okey, baiklah, kita letakkan kosong di sebelah sini dan kita pun mula mewakilkan. Baik, kita kenal pasti nombor positif dulu, perpuluhan positif. Okey, cikgu tolong kamu buatkan sedikit nota ya di sini. Kita kenal pasti dulu perpuluhan positif itu yang mana satu, ya. Okey, perpuluhan positif kita ada 0.7, lagi kita ada 0.2. Okey. Okey, baiklah, cikgu kasih besar sikit dia punya ni, dia punya saiz huruf. Macam mana kita mau kasih besar ya saiznya? Kalau cikgu kasih control plus ataupun cikgu kasih besar macam ni, tapi dia tidak membesar juga. Sekejap cikgu faham. Okey, baiklah, ini kalau kita tengok daripada soalan ni, kita ada perpuluhan positif ada dua nombor. Okey, ada dua nombor, ya. Okey, manakala kalau kita tengok pula perpuluhan negatif ada 3. Perpuluhan negatif
kita ada 3 nombor. Yang pertama negatif 0.5, kemudian kita ada negatif 0.8, kemudian kita ada negatif 1.3. Okey, apabila kamu sudah kenal pasti benda ini, maka perpuluhan positif sudah pasti dia duduk sebelah kawasan lebih besar daripada sifar, dan perpuluhan negatif ni kita letak kawasan kurang daripada sifar. Jadi kita kena tengok. Okey, kalau kamu mau senang, mau tahu yang mana satu besar, yang mana satu kecil, kita akan buat analogi duit. Duit. Kita buat analogi duit. Okey, cikgu tanya kamu, 0.2 ini mewakili 20 sen. Okey, 20 sen. RM 20 sen. RM 20 sen versus dengan RM 70 sen. Macam tu. Yang mana lagi besar? Okey, 20 sen ke 70 sen? So 70 sen lagi besar, 20 sen ni lagi kecil. Jadi kita pun letakkan di sini 0.1 mewakili 0.1, so 0.2 duduk dekat sini. Kemudian kita buat lagi garisan 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 dekat sini. Okey, so kita sudah settle untuk kawasan positif. Kita sekarang pergi dekat kawasan negatif. Kawasan negatif ni pula dia terbalik. Kita guna analogi duit. Kalau 20 sen, kalau positif 20 sen, dia makin kecil berbanding positif 0.70 sen. Tetapi kalaulah dia positif RM positif negatif 50 sen dengan negatif 80 sen, kita buat analogi duit juga. Kita pakai hutang. Hutang. Lagi banyak ke lagi sikit hutang kita? Okey. Lagi besar hutang lagi besar. Hutang dari duit. Okey, RM negatif RM 0.5% versus dengan negatif RM 8%. Okey. Hutang kita ni 5% dengan 8%, mana lagi bagus? Hutang yang sikit ke hutang yang banyak? So hutang yang sedikit. Hutang yang sedikit ni kita ke arah benda positif. Jadi bila dia ke arah positif, maksudnya hutang ni adalah nilainya lagi besar sebab dia semakin ke arah positif. Jadi kita pun letak dulu negatif 0.5. Jadi macam mana kita mau letak? Kita kena buat seragam. Sebab di sini kita pakai 0.1, so dia ke arah kiri pun 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4 di sini. So di sini pula seterusnya negatif 0.6, negatif 0.7, negatif 0.8 dekat sini. Kemudian settle sudah untuk dua ni, negatif 1.3 di mana letak? Kita sambung lagi garisan kita 0.89, 1.0, RM1, RM1 10 sen, RM1 20 sen, RM1 30 sen, negatif 1.3 ke arah sini, semakin kecil nilainya sebab hutangnya semakin banyak. Okey. So settle untuk meletakkan perwakilan garis nombor. Kamu boleh guna analogi duit shilling, baru kamu buat perbandingan lah duit shilling tu mana kecil mana besar untuk nombor positif. Kemudian kamu boleh ambil juga dia untuk nombor negatif sebagai analogi hutang lah. Okay, hutangnya makin kecil semakin bagus, makin ke arah positif macam tu. Okey, seterusnya membanding dan menyusun perpuluhan positif dan negatif mengikut tertib. Okey, banding dan susun perpuluhan berikutlah secara mengikut tertib menurun. Kita dibagi negatif 1.6, 0.5, negatif 0.3, 1.4, negatif 0.7. Macam mana kita mau susun dia dengan tertib menurun? Sebenarnya kamu boleh gunakan garis nombor. Okey, so kamu buat garis nombor panjang-panjang macam ni. Kamu bayangkanlah 1.6 ni RM1.60, 50 sen, 30 sen, RM1.40 sen, 0.70 sen. Jadi macam cikgu cakap tadi, kita buat garis nombor, ada anak panah di hujung ni dengan di hujung ni, kemudian kita letak kosong in the middle, maybe dekat tengah sikit. Kemudian barulah kita asingkan duit positif dengan duit negatif. So kita ada dua duit positif sini, 50 sen dengan RM1.40 sen. Jadi kita pun buat garisan kecil-kecil ni, skala dia secara seragam. Kita pakai point 1. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
dekat sini. Selesai sudah satu. Kemudian 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, RM1, RM1, 10 sen, RM1 20 sen, RM1 30 sen, RM1 40 sen. Settle dekat sini. Okay, settle. Yang banyak-banyak ni cikgu perlukan letak. Boleh juga letak kalau kamu ada masa. Kalau tiada, setakat 1.4 dan kamu buat anak panah di sini pun sudah okey. Selesai sudah, tak payahlah letak hujung ni ya. Kemudian kita selesaikan untuk pula duit shilling negatif ini. Okey. Negatif RM1.60 sen, negatif 30 sen, negatif 70 sen. Mana hutang yang paling sedikit? Yang ini, 0.3. Semakin dia sedikit, maksudnya nilai nombor perpuluhan itu adalah dalam keadaan yang semakin besar sebab dia ke arah positif. So kita pun letak 0.1, 0.2, negatif 0.3 di sini ya. 0.4, negatif 0.5, negatif 0.6, negatif 0.7. Okey, sorry lah kalau cikgu tidak menggunakan negatif dekat sini sebab ini senang sebenarnya kalau kamu cakap, kalau kamu susun dia secara terbalik lah. Tapi dengan syarat, lepas kamu susun dengan terbalik, baru kamu letakkan tanda negatif. Okey. So, bila kamu sudah letak 0.7 pun selamat. Sekarang kita cari di manakah 1.6 ni. Kamu pun teruskan dengan skala kamu iaitu 0.1. Okey, dengan jarak 1.1. So, 70 sen, 80 sen, 90 sen, RM1, RM1 10 sen, RM1 20 sen, RM1 30 sen, RM1 40 sen, RM1 50 sen, RM1 60 sen. Ha, dekat sini. Okey. Okey, sekarang pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Kita ada 3 contoh di sini. Kalau kita tengok, nilaikan setiap yang berikut. Kita ada 3.5 tolak negatif 6.5 darab 0.2. So, penyelesaiannya kita tengok di sini. Okay. Yang warna biru ini adalah dua nombor yang kita kena selesaikan dahulu mengikut tertib operasi. Kalau kamu ingat tertib operasi, kita kena selesaikan dalam kurungan, darab atau bahagi, kemudian tambah ataupun tambah. Okey, dan terakhir tertibnya tambah ataupun tolak. So, bila kita tengok nombor perpuluhan di sini, kita ada operasi tolak dan kita ada operasi darab. Jadi, kita akan selesaikan dahulu integer negatif 6.5 darab dengan 0.2 ini. Lalu, kita akan dapat negatif integer negatif darab dengan integer positif, dia akan jadi negatif. Kan, ini akan jadi 1.3. Kamu boleh tekan calculator terus ya anak-anak. Kalau kamu tidak ada calculator, kamu beli kan, cikgu suruh kamu download yang apps tu, boleh guna. Ataupun kamu boleh guna telefon biasa pun, calculator dekat telefon tu pun masih boleh lagi. Sebab ini masih boleh ditekan tanpa menggunakan fungsi-fungsi yang saintifik lah dengan yang ada dalam calculator itu. Okey, kemudian 3.5 ni tulis saja ikut, tolak tu pun ikut sebab kita selesaikan dalam ni kan dengan yang warna biru ni je. Jadi apa yang berlaku? 3.5 tolak dalam kurungan negatif 1.3. Okey, sekarang ni bila kamu nampak di sini ada tolak, di sini ada negatif, benda ini kena disettlekan. Apakah yang akan berlaku? Dia akan menjadi operasi tambah. Okey, bila jadi tambah, 3.5 tambah 1.3 dapatlah kamu jawapan akhir 4.8. Bagi cikgu, perpuluhan ni lagi senang daripada pecahannya. Sepatutnya lagi mudahlah kalau kamu sudah expert dalam pecahan. Kemudian kita ada contoh yang kedua, 7.23 tambah 2.77 dalam kurungan bahagi negatif 0.8. Jadi bracketnya kita ikut tertibnya kan. Kalau ada kurungan ni maksudnya ada operasi berlaku di dalam kurungan tu. Macam ni ada operasi tambah berlaku. So kita selesaikan dahulu ini. Jadi 7.23 tambah 2.77 kita dapat 10.0. Bahagi ni tulis saja dalam kurungan negatif 0.8. Jadi ini kamu pun boleh tekan calculator terus. Jadi bila kamu tekan calculator, pastikan ada kurungan, ada tanda negatif 0.8, tutup kurungan. Tekan sama dengan kamu akan dapat negatif 12.5. Okey, yang terakhir ialah soalan yang C. Negatif 3.7 tambah dalam kurungan 4.25 tambah 2.85 tutup kurungan darab 0.3. Jadi dekat sini kita ikut tertib operasi, ada kurungan betul. So kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Bila kita selesaikan dalam kurungan, apa yang kita akan dapat? Negatif 3.7 ni 3.7 ikut, tambah pun ikut. Okey. Dalam kurungan ni apa yang berlaku? 4.25 tambah 2.85 dapat 7.1. Darab dengan 0.3. Kemudian kenapa dia highlight biru di sini? Sebab
dia nampak ada operasi darab sebab lepas bracket kurungan kita kena selesaikan darab atau bahagi. So ada darab, kita selesaikan darab ni dulu. So 7.1 darab 0.3 kita dapat 2.13. Negatif 3.7 turun saja, tambah dengan hasil jawapan yang biru ni, kawasan biru. Dan akhirnya kamu pun menyelesaikan kamu punya perpuluhan integer negatif dengan positif. Untuk negatif 3.7 tambah 2.13, kamu dapat negatif 1.57. Ataupun kamu buat analogi hutang bayar, iaitu kamu ada RM2.13 dan kamu kena bayar hutang kamu RM3.70. Secara logiknya kamu sebenarnya masih lagi hutang. Hutang kamu lagi banyak daripada kau punya duit di dalam poket. So hutang kamu masih tinggal RM1.57 ataupun negatif 1.57. Okey, kita pergi SP yang seterusnya. Seterusnya iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan negatif. Okey, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama ialah berkaitan dengan harga saham bagi sebuah syarikat yang mana harga itu telah menurun daripada RM6.45 kepada RM3.09 seunit dalam masa 6 hari. Okey. Hitung purata perubahan harga saham dalam sehari. Okey, cikgu, kenapa pula bagi contoh saham? Kami tak tahu ni apa ni saham. Okey, kalau kamu tidak tahu apa itu saham, saham ini sebenarnya adalah cara sesebuah syarikat untuk mendapatkan modal dengan cara menawarkan saham kepada orang awam. Jadi, orang awam boleh mendapatkan pendapatan secara pasif dengan mendapatkan dividen hasil pelaburan saham. Jadi, kita kena tengok harga saham itu setiap hari. Jadi, untuk peringkat kamu ni, kamu cuma tahu bahawa harga saham yang orang bisnes, orang perniagaan main ataupun orang perniagaan lakukan akan berlaku turun dan naik disebabkan keadaan ekonomi. Jadi, macam mana kita mau selesaikan masalah yang berkaitan dengan harga saham ini? Pertama sekali, kamu kena cari purata perubahan saham dalam masa sehari, iaitu harga saham asal RM3.09 tolak dengan harga saham semasa. Okey, RM6.46. Bahagi dengan 6 hari sebab dia cakap dalam masa 6 hari inilah perubahannya. Jadi, bila kamu tengok berlaku penurunan, bila penurunan kita akan letak negatif sebab 3.09 tolak 6.4 dapat negatif 3.36. Lalu kita bahagi dan kita dapat negatif 0.56. Jadi, step yang kedua, kamu pun bagi tahu apa maksud negatif 0.56. Maksudnya adalah purata harga sesaham itu menurun. Negatif ini maksudnya menurun sebanyak RM56 dalam masa sehari. Okey, yang contoh yang terakhir yang melibatkan, ini dekat sekolah lah. Okey, dalam satu pertandingan kuis matematik, 3 mata diberi untuk setiap jawapan yang betul dan 1.5 mata untuk jawapan yang salah. Jadi, kalaulah pasukan itu telah menjawab 16 daripada 20 soalan kuis itu dengan betul, hitung jumlah mata yang diperoleh oleh pasukan itu. Okey, sekarang macam mana kita mau selesaikan? Untuk mengetahui jumlah mata yang diperoleh pasukan itu, pertama kita akan darabkan 16 mata yang betul darab dengan 3 mata. Sebab 3 mata dibagi untuk yang betul kan? So, 16 yang betul darab dengan 3. Okey, tambah dengan negatif 0.5. Negatif 0.5 ni kenapa dia letak sini negatif? Sebab ini mewakili penurunan markah. Okey, mewakili penurunan markah kerana ini bagi jawapan yang salah. Berapa dia salah? Macam mana kamu tahu 4? Sebab dia cakap 20. Ada 20 soalan. Kalau 16 betul, 20 tolak 6 maksudnya 4 yang salah. Jadi 16 darab 3, 48, tambah negatif 5.4 darab 4, 1.5 darab 4 dapat negatif 6. Dan 48 tambah berjumpa negatif 6, kamu akan dapat tanda tolak. So 48 tolak 6 dan akhirnya markah pasukan itu sebenarnya adalah 42 markah. Okey, yang seterusnya cikgu akan sambung dalam
dalam rakaman video yang seterusnya. Cikgu harap kamu faham. Cikgu minta maaf kalau ada kekurangan dan kamu ada kekeliruan dan ketidakfahaman juga. Kamu boleh terus hubungi cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.